Harry Kane menghantar kepada Son dan Son tidak tamak, tidak pentingkan diri dan terus passing kepada Kulusevski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum lagi subscribe channel saya, boleh subscribe sekarang, like dan komen untuk topik yang kita nak loya pada video kali ini. Dan dah semestinya topik yang kita nak loya adalah tentang kemenangan Spurs ke atas Manchester City dengan gol 2-3 di Etihad Stadium. Dan bagi yang menyaksikan perlawanan ini mungkin agak nervous dan agak takut, terutama peminat Spurs, kerana penguasaan permainan dikuasai oleh Manchester City melebihi daripada 80%. Dan Spurs hanya menang melalui serangan-serangan counter attack yang berkualiti. Di mana kita lihat gol pertama dihasilkan oleh Kulusevski, bermula daripada Harry Kane menghantar kepada Son dan Son tidak tamak, tidak pentingkan diri dan terus passing kepada Kulusevski. Dan kita lihat gol Manchester City adalah hasil daripada kesilapan Hugo Lloris, di mana dia tertepis bola itu betul-betul di hadapan Gundogan dan Gundogan menjadikan kedudukan seri 1-1. Spurs tak nak berdiam diri. Spurs menjaringkan gol yang kedua melalui kombinasi Harry Kane dan Son bergabung meletup dan menjadikan gol 2-1, dan akhirnya Manchester City dihadiahkan penalti pada minit-minit terakhir dan dijaringkan oleh Riyad Mahrez. Namun Spurs akan jadi lebih kuat bila menentang pasukan yang kuat, di mana gol yang ketiga hasil daripada hantaran Kulusevski kepada Harry Kane dan telah menjadikan gol 3-2, dan Spurs akhirnya mendapat 3 mata dan Manchester City boleh bawa balik bola. Dan ini merupakan 3 perkara menarik melalui perlawanan tersebut. Yang pertama adalah high pressing City membawa padah. Kita tahu City terkenal dengan high pressing di bahagian forward mereka terhadap pertahanan pihak lawan. Dan beberapa kali kesilapan yang dilakukan oleh pemain pertahanan Spurs dan hampir menyebabkan Spurs bolos. Namun apa yang hebatnya Conte ni, dia memanipulasikan high pressing City kepada advantage untuk Spurs, di mana kita dapat lihat 2 gol daripada Spurs adalah terhasil daripada high pressing City. Dan kita dapat lihat di mana Spurs banyak menggunakan di bahagian wide, sama ada kiri ataupun kanan, untuk build up attacking bagi memastikan mereka dapat menjaringkan gol. Itulah kelebihan formasi 3-4-3 ni sebenarnya. Bila kita guna 3-4-3, kita lihat Ben Davies, kemudian kita ada Sessegnon dan kita ada Son di zone wide left. Mereka bertiga berada di situ. Dan kita lihat bagaimana terhasilnya gol pertama dan gol kedua adalah hasil daripada serangan kedua-dua wide left dan wide right. Dan sebab itu, bila kita lihat, kenapa Hugo Lloris tak nak passing hantar jauh je? Dia tahu City press tinggi. Itulah yang Conte nak. Conte nak City akan press di bahagian defense, dan defense akan supply bola kepada bahagian wide left ataupun wide right. Dan di situlah akan terjeratnya mereka apabila Harry Kane turun sebagai deep lying playmaker, collect bola dan hantar selalunya kepada Son. Setakat 2 gol yang terhasil adalah bola itu dihantar kepada Heung-min Son. Perkara yang kedua adalah pertahanan yang sangat kukuh. Kita tak nafikan bahawa Spurs bolos 2 gol, namun kita bagi kredit kepada pertahanan yang telah membuat satu pertahanan yang sangat kompak dan kukuh. Dan dalam taktikal Antonio Conte, kita lihat Conte telah menggunakan 5 unit pertahanan, di mana City terpaksa menggunakan 6 unit penyerang. Kita lihat Gundogan pun masuk ke bahagian zon serangan Spurs. Dan centre back seperti Laporte, selalunya Laporte, dia akan cover di bahagian tengah untuk Gundogan. Itu menyebabkan Spurs mudah nak counter attack bila bola dihantar kepada Harry Kane, dan Harry Kane akan forward terus bola sama ada kepada Kulusevski ataupun Heung-min Son. Tapi nasib tak ada Sanchez. Kalau ada Sanchez, saya rasa susah untuk Spurs membuat pertahanan yang agak baik sebegitu rupa. Dan apa yang saya bagi kredit untuk Antonio Conte adalah transformasi wingback. Bukan Royal. Royal memang nampak transformasi dia dari segi larian, namun crossing dia masih lagi berada pada tahap yang sangat rendah.
Tapi saya nak bagi kredit adalah Ryan Sessegnon, di mana dia banyak membuat larian yang berbahaya dan dia berdaya menjadi seorang wingback yang diinginkan oleh Antonio Conte. Kita tahu Conte telah melahirkan banyak wingback yang berkualiti. Victor Moses kita tahu di Chelsea dulu, dan di Inter Milan kita ada Achraf Hakimi. Kita harap Ryan Sessegnon season ini boleh jadi seperti pemain-pemain yang hebat ini. Dan yang terakhir adalah Harry Kane, man of the match. Kalau kita lihat perlawanan City menentang Spurs, Harry Kane memainkan satu watak yang sangat penting dalam build up attacking untuk Spurs, di mana dia punya kualiti hantaran yang baik, kualiti kawalan bola yang sangat baik. Kita lihat bagaimana konsep bola sepak yang diperkenalkan oleh Antonio Conte adalah Harry Kane ataupun top striker berfungsi sebagai playmaker. Dan senang cerita, deep lying playmaker. Dia ambil bola, dia collect bola daripada defense ataupun daripada midfield, dia yang akan supply kepada winger. Sebab itu winger merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam taktikal Antonio Conte. Dan yang paling penting adalah Antonio Conte telah menghidupkan lagi monster instinct dalam diri Harry Kane, di mana sebelum ini di bawah Nuno Espirito, Harry Kane dalam prestasi yang sangat hamba, bermain sangat agak malas. Dan kita nampak game tentang Manchester City, Harry Kane sangat aktif dan bermain dengan baik. Apalagi yang kita nak daripada penyerang yang terbaik dunia. Jadi kesimpulannya, perlawanan menentang Manchester City adalah salah satu perlawanan yang sangat penting bagi memastikan kesinambungan Spurs untuk mendapatkan top 4 dalam EPL pada tahun ini. Walaupun kita dah menang game ni, namun kita masih lagi berada di tangga yang ke-7. Namun ia sedikit sebanyak tidak akan meninggalkan kita lebih jauh. Bayangkan kita dah kalah 3 game sebelum ni. Lawan Chelsea memang kita kalah, baik itu champion. Lepas tu dengan Wolves pun kita boleh kalah. Lepas tu dengan Southampton pun kita kalah. Jadi rugi mata di situ, sedangkan kita boleh menang dalam dua-dua perlawanan tersebut. Jadi apa-apa pun tetap sokong pasukan kita, COYS.